Tuan Speaker. Terima kasih, Speaker, Tuan Edi. sebelum itu atas isu peraturan. Ya. Saya ingin tanya kenapakah berhormatkan diberikan 60 minit walhal ahli parlimen daripada Bagan hanya diberikan 15 minit. Adakah Dewan Yang Mulia ingin mendengar syarahan daripada Yang Berhormat Pekan yang telah pun disabitkan dengan kesalahan? Ya, Ahmad. So saya nak tanya apakah bagaimana kita mengatur masa, Tuan Speaker? Saya terangkan. Sudahlah Jelutong. Saya terangkan. Play politics. Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Ketua Pembangkang diberikan 90 minit, maka pembahas utama di sebelah sini pun saya beri 90 minit. Malah saya menerima permintaan dari Yang Berhormat Langkawi sebagai bekas Perdana Menteri untuk 30 minit. Saya setujui juga. Jadi kita adil dan saksama untuk tidak membuang masa. Saya jemput Yang Berhormat Pekan. Silakan. Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Kerajaan Perikatan Nasional atas pembentangan bajet 2021 yang telah dibentangkan pada minggu lepas. Dan terima kasih Menteri Kewangan hadir pada masa ini. Bajet yang dilihat sebagai bajet yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Saya berterima kasih pada rakan-rakan dari Barisan Nasional dan Dewan Yang Mulia ini yang memberi peluang kepada saya untuk menyuarakan suara rakyat, mewakili pendapat, pandangan dan mengemukakan cadangan-cadangan khusus ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional berhubung bajet 2021. Seperti mana yang telah saya bahaskan semasa perbahasan menjunjung kasih titah diraja pada Julai lepas, negara menghadapi cabaran paling besar sejak 100 tahun yang lalu. Dan pada pandangan saya, ketika itu bahawa keadaan akan menjadi lebih berat dan lebih serius sebelum dapat dipulihkan. Dengan izin Tuan Yang Ketua, the situation will get worse before it gets better, and we are not out of the woods yet. Tuan Yang Ketua, bayangkan jumlah kes baru COVID-19 seluruh dunia semasa PKP mula dilaksanakan di negara kita pada bulan Mac lalu, hanya sekitar 20,000 kes sehari. Pada masa saya membahas titah diraja pada bulan Julai lalu, kes baru seluruh dunia telah meningkat kepada 200,000 sehari. Iaitu dalam tempoh 4 bulan sahaja. Hari ini, lebih kurang 4 bulan kemudian, pada bulan November ini, jumlah kes sudah melonjak dan melebihi 600,000 kes baru setiap hari. Dan kita masih belum memasuki musim sejuk hemisfera utara di mana COVID-19 akan lebih mudah menular. Sudah tentu kes-kes dijangka meningkat lebih tinggi lagi setiap hari. Ini akan memberi tekanan yang paling hebat kepada sistem kesihatan negara-negara ekonomi besar dunia sehingga mereka terpaksa melaksanakan perintah berkurung. Ini sekaligus akan menjejaskan ekspor negara dan menyebabkan harga minyak dunia merudum. Tidak mustahil harga minyak dunia akan terus menjunam ke angka negatif sekali lagi. Siapa pernah terfikir bahawa harga minyak sampai menjadi negatif? Seperti mana yang telah berlaku pada bulan Mac yang lalu. Semasa itu, takungan minyak telah menjadi penuh sehingga pengeluar minyak terpaksa membayar kepada pembeli untuk menjual minyak tersebut. Senario yang saya telah paparkan ini
menunjukkan bahawa kita sedang berada dalam zaman yang sangat luar biasa dengan cabaran yang amat luar biasa, dan ini memerlukan bajet yang luar biasa, malah bukan setakat bajet tetapi dasar ekonomi negara yang luar biasa dan pendekatan yang juga luar biasa. Dengan izin Tuan Yang Bertua, extraordinary times require extraordinary measures. Pada saya, bajet 2021 merupakan, boleh diibaratkan sebagai sebuah wartime budget. Negara kita sebenarnya sedang berperang dengan musuh yang tidak kita nampak. Kelangsungan hidup dan nyawa rakyat yang terancam dan dalam bahaya. Kita juga jangan lupa kelangsungan syarikat-syarikat kecil dan sederhana atau small medium micro enterprises yang betul-betul terkesan. Saya ada terbaca berita semalam, 32,000 syarikat SME telah gulung tikar atau terlungkup sejak krisis COVID bermula. Kerajaan perlu memahami apa yang sedang dialami oleh rakyat serta ketakutan dan kerisauan yang sentiasa berlega dalam fikiran rakyat kini. Apatah lagi sentimen rakyat yang berpandangan pengorbanan dan usaha mereka semasa tempoh PKP yang lepas telah menjadi sia-sia. Rakyat mengharapkan agar kerajaan sentiasa memastikan mereka berasa terbela dan kerajaan dapat menunjukkan jalan keluar bagi mereka dan negara daripada situasi yang amat menggerunkan ketika ini. Kerana itu, Tuan Yang Bertua, bajet kali ini bukan saja memerlukan pendekatan yang luar biasa, tetapi juga mestilah berani ataupun bold, kreatif dan memberi inspirasi dan pengharapan kepada rakyat. Tuan Yang Bertua, bajet negara perlu dilihat sebagai inklusif kepada semua kaum supaya mereka berasa terbela. Pastikan tidak ada mana-mana kaum ataupun golongan yang terceceh. Misalnya, jika ada peruntukan khusus untuk kaum Cina atau India, sila nyatakan dengan jelas. Jika tiada, sila tambah. Umpamanya keperluan untuk menyambung pelaksanaan Malaysian Indian Blueprint yang telah dibatalkan oleh kerajaan PH. Perkara ini sangat dituntut oleh masyarakat kaum India. Sehubungan itu, saya gembira apabila terbaca berita bahawa seorang timbalan Ketua Menteri Sabah memberitahu Petronas telah berjanji untuk membayar cukai jualan petroleum sebanyak 1.23 bilion kepada Sabah pada tahun depan, tapi tidak termasuk dalam bajet 2021. Jika benar, saya harap kita boleh pertimbangkan bayaran segera tambahan sebanyak RM1,000 untuk setiap penerima BPN khusus untuk rakyat Sabah. Tuan Yang Bertua, rakyat Sabah perlukan bantuan sekarang, bukan tahun hadapan, sebab negeri Sabah telah dilaksanakan PKPB paling lama tempohnya dan merupakan negeri paling terjejas dalam gelombang ketiga COVID ini. Mohon laluan. Sabah adalah Yang Berhormat Pekan Kimanis sikit boleh? mana? Kimanis. Kimanis. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya cukup tertarik dengan hujah Yang Berhormat Pekan yang menyatakan bahawa geran khas harus diberikan
Saya minta sama Yang Berhormat Pekan Sujata kita segerakan secepat mungkin yang kerana di Sabah ini yang terjejas ramai antara penjajah, peniaga kecil dalam sektor pelancongan umpamanya. The most affected sektor ialah pelancongan dan mereka banyak terlibat dalam sektor ini. Jadi saya minta sebenarnya Yang Berhormat Pekan setuju kita segerakan serta merta dana khas ini RM1,000. Terima kasih. Sambungan Yang Berhormat Pekan berkaitan Pontian ni. Bukan hanya Sabah yang dapat cukai jualan daripada Petronas 1 bilion, tetapi juga Sarawak diberikan juga cukai jualan 1 bilion lebih. Selain daripada itu, wang Petronas juga disalur di Kelantan dan Terengganu. Jadi untuk negeri-negeri yang dapat manfaat ini, saya sokong sangat apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Pekan, ada tambahan daripada negeri-negeri yang berkaitan untuk geran kepada pihak yang berkaitan dan yang terjejas. Terima kasih. Dengan baik pandangan-pandangan Yang Berhormat Himanis dan Pontian. Rakyat Sabah 2022 perlukan bantuan bukan tahun depan, sebab negeri Sabah telah dilaksanakan PKPB paling lama tempohnya dan merupakan negeri paling terjejas dalam gelombang ketiga COVID ini. Sabah adalah antara negeri yang paling tinggi kadar kemiskinannya dan bertambah teruk semasa zaman gagal kerasi PH, di mana kadar pertumbuhan Sabah turun dari 82% tahun 2017 Tuan Speaker, semasa BN paling tinggi di antara semua saya negeri gunakan dalam peraturan Malaysia. Tuan Speaker. Menjunam Peraturan 36/6. Saya minta Yang Berhormat Pekan supaya menarik balik penyataan gagal kerasi, kerana tidak ada mana-mana ahli parlimen atau menteri-menteri di sebelah Pakatan Harapan yang songlap 42 juta duit rakyat yang tak bayar 1.6 bilion. Babi, duduk. 36.6. Tuan Speaker, saya minta Yang Berhormat Pekan tarik balik kenyataan gagal kerasi. Tak ada menteri-menteri Pakatan Harapan yang songlap duit rakyat. Saya sedang buat ruling ni. Tolong. Terima kasih. 36. Tolong. Kita tak ada masa ni. 36. Bagan curi duit. Di bawah 36.6, seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Saya tidak mendengar apa-apa sangkaan Tuan Speaker, siapa yang tak bayar 1.69 bilion kepada lembaga hasil? Muhammad, saya... Bayangkan duit yang kita boleh guna untuk bantu rakyat. Ya, Muhammad. Yang Berhormat Pekan. Ya Muhammad. Ya, apa? Ya Muhammad, saya sedang buat ruling. Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat juga ikut peraturan mesyuarat. Ya. Yang Berhormat Pekan tidak merujuk kepada sesiapa ahli, jadi 36.6 tak apply. Saya persilakan Yang Berhormat Pekan untuk teruskan. tuan selalu mengacau ya. Bukan mengacau Yang Berhormat. Tanya bagi pihak rakyat. Menuntut bagi pihak rakyat. Muhammad, amaran saya yang pertama. Silakan Yang Berhormat Pekan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertumbuhan Sabah turun dari 8.2% tahun 2017, paling tinggi antara semua negeri dalam Malaysia, menjunam ke paling rendah untuk 2 tahun berturut-turut dengan kadar pertumbuhan cuma 1.5% pada tahun 2018 dan 0.5% pada tahun 2019. Kita jangan biarkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung bertambah besar. Bantulah Sabah sekarang. Tuan Yang Dipertua, kerajaan Yang Berhormat Pekan tidak memberi laluan. teruskan ya. Ya. Teruskan. Pendek je Yang Berhormat.
Pekan. Saya nak teruskan. Okay, boleh. Tolong duduk. Yang Berhormat, Yang Berhormat Tak Pekan perlu, tak tak bagi laluan. Tak perlu. Tuan Yang Bertua, Pending je, Berhormat Pekan. Kerajaan PN telah melakukan Itu satu pandangan tadi Kerajaan tentang PN Sudahlah tuan, duduklah. Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Pekan tak bagi laluan. Tuan Yang Bertua, Kerajaan PN telah melakukan yang terbaik semasa PKP yang pertama pada bulan Mac. Tapi perlu diingatkan bahawa bulan Mac telah pun berlalu 8 bulan yang sudah dan hampir semua bantuan yang disalurkan telah habis digunakan. Walaupun kita katakan bajet ini merupakan bajet yang terbesar dalam sejarah, jumlah saiz bajet 2021 sebanyak 322.4 bilion sebenarnya hanya 8 bilion atau 2.5% lebih besar dengan jumlah perbelanjaan tahun 2019 sebanyak 316.5 bilion semasa kerajaan PH. Namun defisit bajet tahun 2021 adalah lebih besar berbanding tahun 2019 kerana kerajaan PH telah menjarah 54 bilion dari Petronas untuk meningkatkan hasil kerajaan tahun 2019 supaya defisit negara tidak begitu ketara. Hasil cukai petroleum pada tahun 2019 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2021 di mana harga minyak dunia dijangka lebih rendah. Walaupun ada yang mempercayai propaganda PH bahawa kerajaan PH terpaksa menjarah Petronas, dividen Petronas pada tahun 2019 sebab kononnya mahu bayar balik tunggakan refund GST 18.2 bilion yang dikatakan dirompak BN, tetapi laporan PAC untuk GST telah membuktikan bahawa refund itu tidak dirompak, masih ada dalam akaun kerajaan. Boleh minta laluan sikit Pekan. Sebenarnya, Kanga. saya nak teruskan Ya. Teruskan Nanti terus. Nak, Saya teruskan saya nak tanya Pekan, kalau dulu BN bayar GST tu Wabi Kanga, Wabi Pekan tak beri laluan, maaf. Silakan Yang Berhormat. Mikrofon Yang Berhormat. Mikrofon. Ya. Oh. Ya. Sebenarnya dividen Petronas yang dijarah tahun 2018 dan 19 sebab kerajaan PH perlu tanggung kekurangan hasil kerajaan akibat mengganti GST dengan SST dan juga menanggung hasil yang hilang akibat tax holiday. Tuan Speaker, saya gunakan peraturan sekali lagi. Tak. Saya tanya. Isu peraturan, Tuan Speaker. Saya tak 36 tak payah layan lah Jelutong, tak payah layang. Tuan Speaker. Merapu je Jelutong ni Tuan Speaker. Tak apa. Dia nak ganggu je. Kita dengar. Jangan ganggu. Bukan. Dengar bantahan Dia saya. diarah Kita dengar. Last. Semalam Ketua Pembangkang cakap kita tak ganggu. Tuan Speaker, Ya. dengarlah. Kami bukan arah, kami bukan pak turut macam ni orang. 36-12. Yang Berhormat. Tak apa. Kenapa baling terteriak-teriak? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Mana-mana ahli, Yang Berhormat baling tolong. Ya, Yang Berhormat. Last. mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Apa Adalah yang kelirunya Jelutong? Apa yang kelirunya? Merapu ni buang masa je. Dengarlah, Rakyat luar nak dengar cadangan daripada Pekan untuk kebaikan dengar. kerajaan. Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, kita dengar Yang Berhormat Jelutong sekejap je, sekejap. 1 minit Jelutong.
Tolong. Terima kasih. Eloklah, Tuan Speaker. rakyat kat luar dengar eloklah. Rakyat dah Yang meluat. berhormat, Yang Awak Macang. Yang Awak Jelutong, 1 minit. Yang berhormat, Pekan telah menyatakan bahawa Pakatan Harapan telah menggunakan semua pendapatan daripada Petronas kerana kita tidak dapat pendapatan daripada apa-apa sumber. Nah, itu adalah perkara yang tidak betul. Kita bandingkan perkara itu kepada perkara-perkara seperti 1MDB yang langsung tidak didedahkan kepada Dewan yang menjadi. Okey. Duduk. Duduk semua. Duduk semua. Tolong duduk semua. Duduk. Yang awak baling. Baling, pasal salah macam. What kind of behaviour is this, Tuan Speaker? Tolong What kind duduk. of behaviour? Saya nak buat ruling ni. Yang berhormat Pekan tak kata pun menggunakan wang Petronas kerana pendapatan lain tak ada. Yang berhormat Pekan tak kata begitu. Tapi Tuan Speaker, kita buat perbandingan. Ini sebenarnya hendak mengganggu penjalanan prosiding. Kita nak beri kepada Yang Berhormat Pekan sebagai pembahas utama 1.5 jam. Jangan kita buang masa. Semalam Yang Berhormat Ketua Pembangkang dapat 1.5 jam. Kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pekan untuk berucap bagi pihak backbenchers. Silakan Yang Berhormat. Tolong. Kami tak ganggu Yang Ketua Berhormat Pembangkang langsung semalam. Sabar. Kami beri peluang Yang floor Baling, kepada Yang Berhormat Paul Yang Nixon. Baling duduk. Kita jangan buang masa. Kita bagi Yang Berhormat Pekan untuk menghabiskan ucapan beliau. Kita kena saksama. Sebelah sini kita dengar, sebelah sini pun kita kena dengar. Cameron Island, Ya. yang berhormat, yang dibetul, Speaker. Yang dibetul, Speaker. Ya. Cameron Island, Yang Berhormat Cameron Island. saya ingin mencadangkan masa yang telah diambil mengganggu Pekan diganti. Saya. Tak apa, we play it by ear. Silakan Yang Berhormat Pekan. Tuan Ketua, jika kerajaan PH dahulu tidak buat langkah populis pada tahun 2018, jumlah perbelanjaan untuk tahun 2021 mampu bertambah sehingga 56 bilion lagi, iaitu 20 bilion dari perbezaan antara GST dengan SST dan perbezaan dividen Petronas tahun 2019 dan 2021. Boleh minta sikit? Selain itu, ruang untuk perbelanjaan tambahan, Yang Berhormat Pekan duduk. saya nak teruskan, banyak lagi, Tuan Yang Betul. Silakan Yang Berhormat Pekan. Ya. Masa Tuhan. Selain itu, ruang untuk perbelanjaan tambahan telah dinafikan oleh kerajaan PH kerana mereka telah menaikkan nisbah hutang kerajaan KDNK dari 48.7% kepada 54.4% setelah PH meningkatkan hutang langsung negara sekitar 140 bilion. Bayangkan apa yang kerajaan boleh buat dengan bajet akan datang dengan tambahan sebanyak 56 bilion yang telah saya sebut tadi dan 140 bilion ini. Jelas, tindakan populis PH tahun 2018 sudah memakan diri dan mendatangkan mudarat kepada negara pada saat yang kita paling memerlukannya.